Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim. Wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wani Mama, Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu, bersamaan 12 Jun 12 Jun 2021. Alhamdulillah, pengajian tengah malam iaitu sambungan tafsir surah Al-Waqiah. Masya-Allah, tabarakallah. Kita sambung ayat yang ke-18. InsyaAllah malam ni kita baca ayat 18 dan ayat 19 insyaAllah ibu ayah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Sadaqallahul azim. Ibu ay tengok bi'akwabin. Akwab tu jamak kepada kub, wauba, kub. Okey. Apa dia terjemah akwab? Kita boleh terjemah akwab ni dengan gelas-gelas, dengan gelas. Cawan lah, cawan ke gelas ke ya, insyaAllah. Cuma ibu, ayah, ayat 18 tiba-tiba sebut dengan gelas-gelas, dengan cawan-cawan. Boleh tak kita mulakan ayat, tiba-tiba sebut huruf jar tanpa dikembalikan huruf jar tu kepada mana-mana fi'il ataupun tempat gantung yang lain? Boleh tak? Macam kita belajar sebelum ni, boleh tak tiba-tiba huruf jar tapi tak ada tempat kita nak gantung huruf jar tu kat mana? Tiba-tiba je atas pokok. Apa yang atas pokok? Kan? Tiba-tiba je dalam rumah. Apa yang dalam rumah? Jadi ibu ayah, cuba tengok. Bi'akwabin dengan gelas-gelas. Apa yang dengan gelas-gelas tu? Tengok ayat 17. Bukankah ada fi'il yatufu alaihim? Yatufu itu yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wildan fa'il kepada yatufu. Apa maksud yatufu? Berlegar-legar, berpusing-pusing. Berpusing-pusing anak-anak syurga, para pelayan syurga. Sesuai tak? Berpusing-pusing, berlegar-legar dengan memegang cawan. Maksudnya untuk melayan ahli syurga tak? Sesuai tak? Ibu ayah nak tanya, boleh jawab. Bi'akwabin jamajrur, dia muta'alliq kepada fi'il yatufu. Sesuai ke tidak? Fi'il yang sebelum, ayat sebelumnya. Jadi ibu ayah, bi'akwabin jamajrur akan muta'alliq kepada yatufu. Maksudnya berlegar-legar, berpusing-pusing, tawaf dengan cawan, dengan memegang cawan ataupun gelas. Okey. Apa terjemah ibu ayah bi'akwabin?
Apa terjemah bi'akwab? Gelas kan? Akwab tu jamak kepada kub. Itu pen. Jamak kepada kub. Okey. Kemudian wa abariqa. Wa abariqa. Ibu boleh tengok. Akwabin itu jamak taksir. Jamak taksir yang munsharif, jamak taksir yang boleh ada tanwin. Maka kita baca bi akwabin majrur dengan kasrah. Wa abariqa, abariqa ni ini jamak muntahal jumu'. Jamak taksir yang tidak boleh tanwin. Kita panggil jamak muntahal jumu' ataupun jamak ghairu munsharif. Pasal tu bila ghairu munsharif, bila dia jar, maka dia jar, alamat jarnya adalah dengan fathah. Waw tu huruf ataf. Huruf ataf. Tapi oleh kerana dia bukan jamak taksir biasa, dia adalah jamak taksir yang ghairu munsharif, yang tak boleh tanwin. Bila dia jar dengan fathah. Maka kita baca bi akwabin wa abariqa. Abariqa ni jamak kepada ibriq. Apa dia ibriq? Teko. Teko lah, teko. Betul kan? Apa kita panggil? Teko kan, betul? Macam teko tu lah. Alah cerik. Cerik. Cerik ke teko ke. Apa terjemah ibu ya? Cerik, betul. Cerik-cerik ke kendi-kendi ke. Jadi, tapi janganlah kita bayangkan yang macam kita tengok dekat dunia ni. Mungkin bentuknya, bentuk kita tahu lah. Tengok itu tahu itu cawan. Tengok kita tahu itu kendi, itu cerik. Tapi tak sama dengan apa yang kita lihat kat dunia. Tak sama ibu ayah ya, tak sama. Itu lagi cantik, lagi sempurna, lagi indah. InsyaAllah ibu ayah ya. Okey. Jadi bi'akwabin, maksudnya anak-anak syurga tu, pelayan-pelayan syurga, dia melayan ahli syurga ibu ayah, sentiasa berada keliling ahli syurga. Dia bawa apa? Dia bawa gelas, dia bawa teko ataupun apa tadi, kendi ataupun syirik. Apa lagi? Wakaksin. Wakaksin. Apa kaksin? Kaksin ni piala. Kita nampak macam piala kan? Piala yang orang pegang tu, yang baru-baru ni Chelsea menang Liga Juara-Juara Eropah tu. Nampak pasukan saya tu. Chelsea tu kan bukan piala tu kan, kalau siapa nampak lah, piala dunia tu. Itu kita panggil cups. Cups ni piala. Piala ni dia macam cawan besar yang dia pegang tu. Macam tu. Boleh goyah ya. Wakaksin dan piala. Piala min dari ma'in. Apa dia ma'in? Ma'in ini, makna ma'in adalah pada ni ya, sekejap ya. Okey, ma'in maksudnya min khamrin jariyatin min manba'in la yanqati'u abadan. Ma'in maksudnya daripada arak yang mengalir, daripada mata air arak yang tak terputus selama-lamanya. Jadi apa dia ma'in? Ma'in maksudnya daripada ada arak yang sungai arak yang mengalir, sungai arak yang mengalir, yang mana tidak putus-putus mengalir selama-lamanya. Lebih ya. Bi akwabin, mereka bawa cawan, gelas, wa abariqa, dan bawa cerik-cerik, kendi-kendi, ada gelas ada kendi. Wa ka'sin, dan ada piala sekali, bukan piala macam hadiah tu, bukan piala sebagai hadiah. Piala untuk letak arak. Arak yang diambil daripada mata air arak, sungai arak yang sentiasa mengalir, tidak henti-henti. Jangan kita bayangkan arak macam arak yang dekat dunia ni boy. Arak dekat dunia sifatnya memabukkan, muntah, tak pernah lah, saya tak pernah minum kan. Jadi boy arak tu, itulah. Saya pernah ibu ayahnya, saya pernah belajar dulu. Ada dekat satu college lah kan. Ada budak ni kata, dia kawan dengan budak-budak luar lah. Dia kata, akhi, saya pergi lepak dengan kawan-kawan. Kawan-kawan bukan daripada belajar agama lah. Diorang semua order arak. Saya order air ni apa? Air gas ke apa ke? Tak apa ke? Saya kata kalau boleh elakkanlah. Elakkan, takut kita pun akan terjerumus. Pasal apa ibu ayah? Zaman sekarang ni, bahkan budak perempuan pakai tudung pun minum arak. Dan tak kisah benda tu.
Saya tak ibu ayah. Benda ni berlaku ya ibu ayah ya. Kita minta lindunglah anak-anak kita. InsyaAllah ibu ayah. Dia anggap benda ni benda biasa dan tak ada apa-apa. Dia anggap arak tu benda biasa. Biasa dah arak. Tak rasa apa. Jadi ibu, elakkanlah anak-anak kita ni, sekolah ni, elakkanlah rokok. Elakkanlah diorang hisap vape. Itu semua permulaan. Setuju tak ibu ayah saya kata rokok anak-anak muda kita bawah 18 tahun lah terutamanya. Sekolah lagi hisap rokok, hisap vape akan bawa kepada benda-benda yang tak elok. Akan menjerumuskan pada budaya-budaya yang tak elok. Jaranglah jumpa kalau budak tu budak yang jenis dijaga oleh keluarganya, jaga solat semua, dia hisap rokok, hisap vape, insyaAllah jarang kita jumpa. Jadi ibu ayah kalau anak-anak ibu ayah dah mula hisap rokok, sekolah tu hisap vape, tolong tegas sikitlah ibu ayah ya. Takut pergi kepada arak pula. Tak mustahil arak, dadah dan sebagainya ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. La yusadda'una anha. Okey, cuba tengok. Ma'inin tu makrifah ke nakirah ibu ayah? Kalimah ma'inin. Minta ibu ayah tolong tulis ya. Walaupun kita tafsir tapi kita dua hala. Ibu ayah ma'inin tu makrifah ke nakirah? Ma'inin. Makrifah ke nakirah? Dia adalah isim yang nakirah kan? Dia adalah isim yang nakirah. Maksudnya isim nakirah. Betul, isim nakirah. Dia ada tanwin. Dan kalau fi'il datang selepas isim nakirah, macam kita belajar sebelum ni, ni saya nak tunggu ibu ayah sebut. Fi'il datang selepas isim yang nakirah. Fi'il tu jadi apa? Biasanya jadi apa? Saya ada maklumkan pada ibu ayah sebelum ni, cuba ingat balik. Fi'il datang selepas isim yang nakirah. Ada lain boleh. Tadi tak ada lain. Ya. Okey. Ibu ayah semua, apabila fi'il datang selepas isim nakirah, biasanya ada memberi makna sifat. Jadi ma'inin la yusadda'una anha. Air mata, air arak yang mereka tidak dimabukkan. La yusadda'una, mereka tak jadi mabuk kerananya. Mereka tak dimabukkan, mereka tak dipeningkan kepala, tak dimabukkan, tak hilang akal fikiran kerana minum arak tersebut. Jadi boleh kalau kita nak minum arak yang sebenar dekat syurga, dekat dunia ni kita elakkan. InsyaAllah semuanya terjaga insyaAllah ibu ayah ya. La yusadda'una. Ibu ayah apa dia sakit kepala? Sudak. Pening kepala sudak. Sad dal alif ain. Sudak maksudnya sakit kepala. Bolehlah lepas ni. Muhammad tolong ibu. Kenapa ibu? Ibu sudak lah. Alamak, apa benda pula ibu jaga bahasa ni. Maksud itulah kita belajar ibu ayah ya. Pening kepala sudak. Awak ingat saya ada masa untuk sudak? Kan? Ialah tu kan. Jadi sudak pening kepala. La yusadda'una, mereka semua tidak dipeningkan, tidak dihilangkan akal fikiran. Jadi itu terjemah dia. Jadi apa terjemah ibu ayah? La yusadda'una. Dalam Quran terjemah ibu ayah apa terjemah? La yusadda'una anha. Apa terjemah dia? Tidak apa? Saya tunggu ibu ayah kongsikan. Umi tidak pening. Ibu Mursah mereka tidak mereka pening. Okey. Tidaklah mereka pening, tidak pening, tidak merasa mabuk. Apa saja yang berkaitan dengan kepala lah. Pening, mabuk. Jadi la yusadda'una anha. Minum arak sungai yang mengalir, mata air arak yang mengalir, mereka minum tapi mereka tidak mabuk. Wala yunzifun, dan tidak pula yunzifun. Okey. Apa dia makna yunzifun? Yunzifun maksudnya mabuk. Okey, yunzifun mabuk. Sadda'una pening dan tidak juga mereka merasa mabuk. Okey, jadi ibu ayah ya. Sekejap. Okey, apa maksud yunzifun? Maksudnya
la tazhabu uquluhum bis bisukri minha bikhilafi khamrid dunia. Okey. Okey, ibu ayah. Apa dia maksud yunzifun? Maksudnya yunzifun, kalau yunzifun hilang akal, anzafa yunzifu, maksudnya hilang akal. La yunzifun, mereka tidak hilang akal. Boleh buat ya? Tidak hilang akal. Mereka pening pun tidak, hilang akal pun tidak. Sedangkan sifat arak di dunia ni pening, kan di belakang kan kita akan belajar 4 sifat arak kat dunia ni yang tidak ada dalam arak syurga. InsyaAllah ya. Ulang boleh terjemah dia. Bi akwabin, dengan akwab, dengan gelas-gelas, jamak kepada kub. Wa abariqa, dan dengan kendi-kendi, dengan cerik-cerik, jamak kepada ibriq. Ibriq. Itu ibriq, cerik. Nanti kat dapur tulis. Cerik ibriq. Gelas kub. Jamak kub akwab. Jamak cerik abariq. Macam tu ya. Ini perkataan yang anak-anak sekolah rendah belajar ni. InsyaAllah ibu ya. Wa ka'sin, dan piala. Piala, maksud piala tu bekas yang diletakkan, bekas yang dipegang macam ni. Ada lubang kat atas tu, dimasukkan air dalam tu. Itu macam kat dunia, macam tu lah. Tapi akhirat, kita tak dapat nak bayangkan macam mana. Cuma bila kita tengok, kita tahu, oh ini adalah ka'as. Ini adalah kub. Ini adalah ibriq. Macam tu ya. Okey. Yang mana la yusadda'una, mereka semua tidak pening anha, kerana arak tersebut. Wala yunzifun, dan tidak pula mereka semua hilang akal. Akal pun tak hilang ya. Itu terjemah dia. Tengok tafsiran pula. Ay yatufuna alaihim bi aqdahin mustadiratil afwah la azana laha wala ura wala kharatim. Maksudnya anak-anak syurga tadi, para pelayan syurga tadi, baik dia anak-anak muda, baik dia bidadari yang muda belia, sebaya semua, mereka akan yatufuna, akan berlegar-legar alaihim, kepada ahli syurga, bi aqdah. Aqdah ni qadah, negeri Kedah. Qadah tu bekas mangkuk. Bukan kita faham Kedah mangkuk. Mangkuk ni apa? Mangkuk tu bahasa kita faham mangkuk tu, mangkuk betul dia ni. Bukan maksudnya tu. Mangkuk-mangkuk betul kan? Dengan mangkuk-mangkuk yang bulat. Mangkuk-mangkuk yang bulat. Okey, yang bulat, dia punya mulut dia tu bulat. La azana laha, tidak ada telinga. Mangkuk tu tak ada pemegang. Mangkuk macam kita tengok mangkuk tu, mangkuk sup tu. Wala ura wala kharatim. Tak ada, mangkuk tu tak ada pemegang. Dan tak ada lubang kat mangkuk tu. Dan tidak ada kharatim. Macam ibu ayah, kalau gajah kita panggil belalai kan? Gajah kita panggil belalai. Kalau macam cerik tu panggil apa cerik? Apa? Muncung. Dia tak ada muncung. Maksudnya kalau kub ini bekas tadi, bekas yang akwab tu, gelas tu, mangkuk tu, dia tidak ada pemegang, dia tidak ada lubang, dia tidak ada muncung. Dia bulat aja, bekas bulat. Cawan ataupun gelas yang bulat macam tu ya. Tapi macam mana sebenarnya? Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga dululah baru tahu macam mana insya-Allah. Wa abariqa zati ura wa kharatim, dan ada cerik-cerik yang ada lubang dan ada muncung. Kan? Kalau ada muncung tak ada lubang macam mana? Okey, ada cerik, ada muncung dia, cerik muncung dia ada lubang kat situ. Itu abariq. Itu dia punya abariq dia, cerik-cerik dia. Wa ku'usin, dan juga ada piala-piala bekas-bekas yang letak air dalam dia. Mutri'atin min khamril jannah. Mutra'atin, bekas ataupun piala-piala tempat isi air yang penuh dengan arak syurga. Dia ada bekas bulat, ada kendi yang bawa air tu, dan ada piala, dan dalam piala tu ada air arak, ada arak syurga. Al-jariyati,
minal yanabi' wal uyun, yang mengalir daripada mata-mata air dan punca-punca air dalam syurga itulah, ada mata air dan sebagainya. Yanabi' ni maksudnya mata air, uyun pun mata air juga sama lebih kurang, tapi tak tahu beza dia macam mana kan. Okey, dalam bahasa Arab ada mata air kita panggil yanbu'. Yanbu' itu mata air. Ain pun mata air juga. Ada beza antara duanya, tapi saya tak tahu bezanya macam mana. Macam kita lah, bahasa kita. Cangkung pun duduk juga, sila pun duduk juga, kan? Tapi adalah beza antara cangkung dengan duduk. Macam itu juga lah, antara ain dengan yanbu' mungkin ada beza, saya bukan orang Arab, mungkin ada beza. Tapi kalau kita terjemah dalam tafsir ni, yang mengalir daripada mata air. Yang nabi pun mata air, uyun pun mata air. Wala ta'siru 'asran ka khamrid dunya. Dan ibu ayah, arak dalam syurga ni dia bukan daripada perahan apa-apa. Dia bukan dari perahan apa-apa, ya. Wala tu'saru, dan tidak diperah asran sebagai satu perahan, ka khamrid dunia, seperti mana khamar dekat dunia. Ibu ayah, untuk buat arak kat dunia ni kena buat apa ibu ayah? Saya tak pernah tengoklah prosesnya. Tapi yang tahu kena peram, betul tak? Arak tu diorang kena peram macam-macam, betul jadi dah arak kan. Dia kena peram, dia kena perah dan sebagainya, kemudian jadilah dia arak. Tapi arak dekat syurga tidak. Arak kat syurga dia tidak perlu melalui semua proses-proses tu. Fahiya safiyatun naqiyatun. Arak dalam syurga ini suci lagi bersih. Suci lagi bersih. Kalau kat dunia ni ibu ayah, contoh ibu ayah, satu gelas ni kita tak pernah tengok pun ada arak dalam tu, tapi gelas tu ada cawan tu ada cop Guinness ke apa ke arak kan. Guinness kan arak, nama arak kan. Agak-agak ibu-ibu nak minum dalam bekas tu. Walaupun tak pernah isi arak dalam tu, tapi bekas tu ada cop Guinness tot ke apa ke. Apa lagi nama arak yang ada? Angkobio kan. Kasberg, wala'ayazubillah. Ibu ayah agak nak minum tak bekas tu, walaupun bekas tu tak pernah isi arak. Nak tak minum ibu ayah? Tak nak minum. Kita tak nak minum. Apatah lagi kalau bekas tu memang pernah ada arak dalam tu, lagilah kita tak nak minum. Kan? Ibu ayah, arak dalam syurga adalah arak yang suci bersih. Suci bersih, tidak merosakkan akal kita. Minumlah sepuas-puas insya-Allah. La tatafadda'u ru'usuhum min syurbiha. Tak akan pening kepala kerana minum arak syurga. Tak akan pening kepala. Wala yaskaruna minha. Dan tak akan mabuk. Tak akan pening, tak akan mabuk. Fatazhaba uquluhum. Tak akan mabuk sampai jadi hilang akal, takkan berlaku di syurga. Tapi di dunia ni boya, banyak kes kan di Malaysia, wala'ayazubillah. Minum arak, lepas tu bawa kereta tak tahu hala, tak ketahuan hala, lepas tu accident, lepas tu tiba-tiba lepas tu dapat surat apa? Surat OKU. Dah minum arak, masa minum arak pun tak pula fikir OKU kan. Ada accident, lepas saja OKU. Serah pada Allah Ta'ala lah ya, keadilan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sikit lagi. Kita malam ni untuk surah Waqiah 2 ayat cukup. Okey. Qala Ibn Abbas fil khamri arba'u khisal. Berkata Imam Ibn Abbas, arak ini ada 4 perkara. Mengenai arak ini ada 4 perkara. As-sukru. As-sukru maksudnya mabuk. Sukru ke? As-sakru bari atas. As-sakru maksudnya mabuk. Was-suda', pening kepala. Pertama, arak ni sifatnya mabuk. Yang kedua, pening kepala. Kemudian wal-qai'u, muntah. Minum arak ni muntah. Kemudian wal-baul, kencing. Asyik nak terkencing saja. Itulah sifat arak ni. Yalah, bila arak kan air kan, kita akan kencingkan bilik air tu. Bukan kita lah peminum arak lah maksudnya.
Sifat arak ni dia mabuk, kemudian dia peningkan kepala, kemudian muntah, kemudian kencing. Maaf ya, bahasa kasarnya kencing lah ya. Maaf, tak tahu nak tapi dah. Fa zakarallahu ta'ala khamral jannah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan arak dalam syurga, wa nazzahaha an hadhil khisal. Dan Allah Ta'ala menyucikan arak syurga daripada empat perkara tadi. Maksudnya minum arak syurga tidak akan mabuk, minum arak syurga tak akan pening, tak akan muntah, tak akan kencing. Bahkan ibu ya, kita akan minum dengan penuh kenikmatan, dan ditambah-tambah tu bukan kerana haus, tapi kerana nikmat. Makin minum makin nikmat, makin minum makin nikmat, dan perut tidak besar-besar. Tak kembung-kembung perut minum. Ibu ayah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat merasalah nikmat syurga nanti insya-Allah ibu ayah ya. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga insya-Allah. Allah golongkan kita bersama para salihin masuk syurga Allah Ta'ala, dan diringankan hisab kita insya-Allah, mudah-mudahan ya. Jadi malam ni untuk surah Waqiah 2 ayat saja. Sekarang 10.30 kita sambung dengan gaya pondok, pasaran gaya pondok insya-Allah ibu ayah. Okey, macam biasa saya kata untuk gaya pondok ibu ayah kena masuk awal dulu. Masuk awal dulu kerana kalau masuk masa saya tengah presentation, sekarang ni tak ada presentation. Presentation tu kalau kita buka PDF kat sini, nanti jadi payah nak masuk. Macam tu. Boleh ibu ayah insya-Allah ya. Okey. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana